Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga ustazah yang dikasihi. Saya Muhammad Fizuddin Muhammad Rizal dari kumpulan EC220-3C2 dengan tiga rakan yang lain akan membincangkan suatu topik yang bertajuk penindasan terhadap umat Islam masa kini. Dalam video ini, kami akan membincangkan serba sedikit mengenai penindasan terhadap umat Islam masa kini, bentuk-bentuk penindasan, faktor penindasan, kesan penindasan dan cara untuk menanganinya. Penindasan, apa itu penindasan? Penindasan merupakan satu ancaman kekerasan atau paksaan untuk menyalahgunakan dan mengintimidasi orang lain. Penindasan terhadap umat Islam pula merujuk kepada satu perkara yang menggunakan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menekan umat Islam agar takut untuk mengaku dan hidup seperti seorang Islam di atas muka bumi ini. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan beberapa bentuk penindasan terhadap umat Islam. Yang pertama, Islamofobia, iaitu merujuk kepada ketakutan terhadap umat Islam yang mendorong mereka untuk membenci dan menjauhi Islam dalam kehidupan harian. Islamofobia dapat dikategorikan pada beberapa aspek, iaitu institutional Islamofobia, non-institutional Islamofobia, dominant Islamofobia, non-dominant Islamofobia, Islamophobia of the state, and unconscious Islamophobia. Yang kedua adalah hedonisme yang merujuk kepada falsafah hidup seseorang yang suka dan cinta akan hiburan dan kesenangan hidup di dunia semata-mata. Ini menyebabkan mereka lupa akan maklumat dan tanggungjawab mereka sebagai umat Islam di atas muka bumi ini. Ini merujuk kepada tanggungjawab utama mereka, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Budaya ini amat membangkang dalam generasi masa kini. Ini kerana budaya seperti ini dapat merosakkan akidah sekaligus membuka ruang bagi anasir-anasir luar merancang berbagai tipu hela untuk menindas umat Islam. Yang ketiga adalah liberalisme yang membawa maksud kebebasan dan keterbukaan terhadap sesuatu. Liberal dalam Islam merujuk kepada suatu idea yang memberi hak kebebasan dan keterbukaan dalam menjalankan syariat Islam yang melebihi daripada sepatutnya. Antara ideologi golongan Islam liberal ini ialah fahaman pluralisme agama dengan menyamatarafkan semua agama agar agama Islam dapat dihapuskan sebagai agama yang benar. Ini secara tidak langsung akan merendahkan lagi agama Islam dan mendatangkan gejala murtad. Assalamualaikum, saya Muhammad Faiz akan menerangkan mengenai faktor berlakunya penindasan umat Islam masa kini. Penindasan umat Islam masa kini berlaku atas beberapa faktor. Antaranya ialah kurang ilmu pengetahuan dan pendedahan terhadap Islam. Sistem pendidikan sedia ada tidak mempunyai aspek khusus untuk mendedahkan kepada masyarakat tentang Islam secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan pendedahan terhadap ajaran Islam sama ada peringkat rendah ataupun di peringkat tinggi. Akhirnya, Islam dilihat sebagai sesuatu yang menggugat budaya hidup dan ganas serta mempromosikan ketidakadilan, terutamanya apabila ia melibatkan hak-hak wanita. Kejahilan seseorang Muslim itu juga menjadi punca kebangkitan penindasan umat Islam. Hal ini kerana jika dilihat pada hari ini, terdapat segelintir orang Islam yang tidak berpegang teguh dan tidak mahu mempelajari agama Islam itu sendiri. Akibatnya, apabila ditanya mengenai Islam, mereka tidak dapat menjawab dan menjelaskan kepada orang bukan Islam. Malah lebih teruk lagi, apabila terdapat segelintir orang Islam melakukan jenayah dan tidak menghormati orang lain. Ini menjadi faktor orang bukan Islam memandang serong terhadap orang Islam dan melihat imej Islam sebagai sesuatu yang negatif. Peranan media massa juga menjadi salah satu punca berkembangnya penindasan umat Islam. Gambaran negatif dan salah terhadap Islam seperti liputan melarang memasuki masjid oleh bukan Islam, bantahan bukan Islam membaca ayat Al-Quran di perhimpunan umum, kes memijat kepala lembu dan lain-lain turut menyuburkan lagi fenomena penindasan yang berlaku ini. Media juga kerap menayangkan insiden-insiden keganasan yang dilakukan oleh orang Islam
tanpa mengimbangkannya dengan jenayah muka Islam. Bahkan kerap kali media menayangkan filem-filem atau drama yang menimbulkan kekeliruan terhadap Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah akan menerangkan kesan-kesan penindasan terhadap umat Islam. Yang pertamanya, hasil daripada penindasan ini, umat Islam diusir daripada negara mereka sendiri. Hal ini terbukti terhadap umat Islam Rohingya yang diusir daripada Myanmar oleh pemimpin mereka sendiri. Pemimpin mereka tidak mahu umat Islam Myanmar ini diiktiraf sebagai warga negara Myanmar. Hasilnya, umat Islam Rohingya ini dijadikan pelarian dan mengemis di negara sendiri. Yang keduanya, hasil daripada penindasan ini, umat Islam dianggap ataupun diperlakukan sebagai seorang pengganas, terutamanya terhadap wanita yang bernikah. Hal ini kerana mereka menganggap wanita yang bernikah ini mempunyai motif untuk menyembunyikan muka dan juga senjata di sebalik nikah tersebut. Walhal, itu bukanlah objektif sebenar umat Islam memakai nikah. Yang ketiga, hasil daripada penindasan ini, ramai umat Islam yang dibunuh dan diseksa dengan kejam. Contoh yang tidak asing lagi iaitu peperangan antara umat Islam Palestin dan juga Israel. Umat Islam Palestin ini berjihad untuk menjaga bumi Palestin daripada dijajah oleh Israel. Namun begitu, Israel membunuh mereka dengan cara yang kejam iaitu bom dan juga kereta kebal. Ramai umat Islam di Palestin ini kehilangan tempat tinggal untuk berlindung dan juga kekurangan makanan untuk meneruskan hidup. Contoh kedua yang dapat dilihat adalah terhadap masyarakat ataupun umat Islam di Uhud, China, di mana mereka dipenjara dan diseksa dengan kejam tanpa mengira umur dan juga jantina. Perkara ini mendapat isu yang sangat hangat terutama terhadap negara-negara yang beragama Islam. Banyak petisyen yang telah dilakukan dan membuka mata umat Islam bahawa penindasan ini semakin berleluasa. Yang keempat, hasil daripada penindasan ini, sesetengah umat Islam mengalami kemiskinan. Hal ini kerana mereka ditindas dari segi sosio-ekonomi. Pemimpin mereka tidak memberikan mereka pendapatan yang cukup, tidak memberikan persekolahan dan tiada peluang pekerjaan kepada umat Islam ini. Perkara ini sebenarnya berlaku juga di negara Myanmar, di mana mereka terpaksa korbankan anak perempuan mereka untuk melakukan seks demi mendapatkan wang untuk pendapatan harian. Yang terakhir, hasil daripada penindasan ini, umat Islam takut untuk menunjukkan dirinya Islam. Perkara ini kebanyakannya berlaku terhadap negara yang majoritinya bukan beragama Islam. Hal ini kerana mereka takut mereka dikritik dan dianiaya oleh masyarakat tersebut. Secara tidak langsung, mereka akan bertindak ataupun bersifat seperti negara-negara barat. Mereka akan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam seperti tidak menutup aurat, meminum arak dan berjudi. Itulah keinginan kesan terhadap penindasan umat Islam. Seterusnya, mari kita melihat cara-cara mengatasi penindasan ini. Assalamualaikum, saya Afida. Di sini saya ingin berkongsikan tentang dua perkara iaitu cara menangani penindasan terhadap umat Islam dan juga cara membantu umat Islam yang ditindas. Yang pertama, iaitu cara menangani penindasan terhadap umat Islam. Kebencian terhadap umat Islam yang terutamanya yang berlaku di negara barat yang dijadikan gambaran keadaan Islamofobia yang semakin kerap berlaku. Jadi kita sebagai umat Islam, kita haruslah sentiasa berusaha untuk menunjukkan bahawa kita adalah umat yang bertamadun dan tidak melakukan keganasan, kerana haruslah kita ingat bahawa setiap umat Islam itu bertanggungjawab dalam mempamerkan keindahan agama Islam dalam perbuatan kita dan juga pertuturan kita. Maka
apa-apa provokasi yang berterusan yang berlaku akan memperlihatkan bahawa agama Islam itu membenarkan keganasan, dan isu Islamofobia juga akan meningkat. Jadi, bagaimana pula cara membantu umat Islam yang ditindas? Yang pertama, kita boleh menyalurkan bantuan kepada umat Islam agar dapat meringankan bebanan mereka. Sebagai contoh, Aman Palestin yang dijalankan oleh pihak NGO bagi menyalurkan bantuan kepada umat Islam di Palestin. Kita boleh menyalurkan bantuan dalam bentuk wang kepada pihak Aman Palestin dan mereka bertanggungjawab dalam proses bantuan itu. Kedua, kita juga boleh membantu daripada sudut bantahan. Bantahan yang dijalankan di China bagi melepaskan tahanan umat Islam di China. Bantahan yang dijalankan bukan sahaja dijalankan oleh umat Islam, malah terdapat juga orang bukan Islam. Jadi, mengapa kita tidak membantu umat kita sendiri sedangkan orang bukan Islam bangun untuk menyelamatkan mereka? Tetapi haruslah kita ingat agar tidak menggunakan sebarang kekerasan agar imej agama Islam tidak terjejas. Selain bantahan, terdapat juga website yang dibuat untuk menyokong agar menghentikan penyiksaan itu. Jadi, marilah kita bersama-sama menyelamatkan umat Islam yang ditindas. Maka di sini saya hendak mengakhiri dengan mengingatkan kita semua agar sentiasa peka dengan isu-isu semasa, terutamanya isu umat Islam yang ditindas, dan hendaklah kita menjaga imej sebagai umat Islam agar imej agama Islam tidak tercalar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan orang-orang yang kafir sesetengahnya menjadi penyokong dan pembela bagi sesetengahnya yang lain. Jika kamu, wahai umat Islam, tidak menjalankan dasar saling membantu yang diperintahkan Allah itu, nescaya fitnah di muka bumi dan kerosakan yang besar. Surah Al-Anfal ayat 73. Terima kasih.